Okey, untuk kali ini kita tengok kepada melaksanakan pembezaan bagi fungsi trigonometri. So untuk kali ini kita nak cari terbitan pertama bagi fungsi trigonometri tersebut. Okey, ada 3 rumus yang ada dekat muka surat 23. Okey, satu untuk sin, satu untuk cos, satu untuk tan. Okey, untuk kali ini cikgu nak kita tengok kepada sin dahulu. Fokus kepada sin sahaja. Okey, untuk sin, kalau kita tengok dekat sini, dia tulis d sin x per dx sama dengan cos x. Maksudnya, bila awak buat pembezaan bagi sin x, awak akan dapat cos x. Okey, ini maksudnya kita kena buat pembezaan untuk sin x, awak akan dapat cos x. Okey, contoh dalam soalan, contoh yang pertama, dia ada bagi dekat sini, d dx bagi sin x ialah jawapan dia, cos x. So, ini jawapan yang dia nak. Okey. Kita tengok pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua dia cakap buat pembezaan bagi d sin t untuk dt. Buat pembezaan untuk sin t, kan fungsi trigonometri ada sin cos tan. Okey, ini untuk sin. Buat pembezaan untuk d sin t bersama dengan dt. So dekat sini dia akan jadi, daripada sin dia akan jadi jawapan dia cos. Sebab sini ada t, sini pun t. So akan jadi cos t. Kalau tadi x, dia akan jadi x. So, kita akan ambil cos x. So, sama juga dengan konsep yang ni. Untuk soalan nombor 3. D sin p per dp, dia akan jadi sama dengan sin p, pembuat pembezaan, dia akan jadi cos p. Daripada sin, dia jadi cos. Ini untuk pembezaan fungsi trigonometri. Daripada sin, kita tukar. Selepas buat pembezaan, dia jadi cos. Okey, tadi basic yang awak perlu tahu. So sekarang ni cikgu nak awak tengok muka surat 24. Dekat muka surat 24, perkara yang kedua tadi awak dah faham. Daripada sin kita buat pembezaan, dia akan jadi cos. Okey, so sekarang ni kita tengok pada rumus yang kedua. Untuk sin jadi cos, bila buat pembezaan dia jadi cos. Itu konsep yang pertama yang awak kena tahu. So yang kedua, bila kita ada nilai pada x itu. Kalau tadi kita ada sin x sahaja, sekarang ni kita ada sin ax. A ni menandakan apa-apa sahaja nombor yang ada pada x. So, bila kita buat pembezaan, nombor itu kita tulis di depan sekali. Kemudian cos ax. Cos daripada sin tukar kepada cos, tapi yang dalam dia tu ax masih lagi kekal. Okey, kita tengok kepada contoh yang diberi. Contohnya kita buat pembezaan bagi sin 2x. Cari terbitan pertama, maksudnya buat pembezaan terbitan pertama sin 2x. Kamu akan buat jawapan dia. Ni 2 kita tulis bahagian depan sekali, sin kita tukar jadi cos. Dalam ni tidak berubah, dia kekal jadi 2x. 2 cos 2x. So inilah jawapan dia. Baik, so seterusnya kalau soalan macam ni, contoh soalan nombor 1, y sama dengan 2 sin x. Okey, 2 yang depan sekali sebelum sin ni tidak menjejaskan apa-apa, awak salin sahaja. Yang kita hanya perlu buat yang ini. Okey, kita buat pembezaan ini sahaja. So dia akan jadi y sama dengan 2 cos x. Okey, itu sahaja. Sebab ini sin x dia terus jadi cos x. Sebab dekat x dalam ni tidak ada apa-apa nombor. Okey, kita tengok pada soalan contoh yang kedua. Cikgu tunjuk lagi satu. FA sama dengan 2 sin 1 per 2A. So, kalau tulis dalam bentuk F ini, macam yang sebelum ni cikgu pernah ajar. Kalau tulis dalam bentuk F, dia akan jadi F prime A. Sama dengan, okey, ini buat pembezaan macam biasa. Yang depan sebelum sin ada nombor, itu tidak berubah. Kita salin sahaja. Okey, so sekarang ni kita nak buat pembezaan yang ini. Okey, sin 1 per 2A. Okey, tengok dekat A ni ada nombor kan, 1 per 2. So, kita tulis di bahagian depan. Tulis 1 per 2. Tulis saja dalam kurungan. Okey, tulis dalam kurungan sebab depan sekali ni ada nombor lain. Okey, kemudian baru buat pembezaan yang ni. Daripada sin dia akan jadi cos. Ini tidak berubah. 1 per 2 A. Kemudian kita boleh selesaikan lagi. Ini sebabkan ada nombor di depan. Darab dengan yang ni. 2 darab 1 per 2. Kamu akan dapat nilai dia 1. 2 darab 1, 2. Kita akan dapat 1. 1 cos A. 1 cos 1 per 2 A. So 1 yang kat depan ni tak perlu lagi kita
tulis. So akan jadi jawapan dia cos 1/2A. So inilah jawapan akhir dia. Okey, senang saja. Okey, so awak cuba buat soalan daripada 3 sampai soalan 8. Okey, good luck.